لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif sallallahu alaihi wasallam. Masalah tentang masalah. Jikalau ada dalam negeri atau dusun kampung 40 ummi sekalian, angka ini cukup, tetapi dia ummi, mana orang yang tidak boleh membaca dengan baik sekalian. Jawabnya wajiblah atas mereka itu Jumaat, dan jadilah Jumaat jika bersamaan pangkat bumi mereka dan pangkat bumi mereka besar. Manakala huruf yang dia tak pun sebut bersama, ain dengan ain, sad dengan sad jalan. Ya. Wajib atas mereka itu Jumaat, dan jadilah Jumaat jika bersamaan pangkat bumi mereka itu besaran, jika tiada bersamaan pangkat mereka itu pada huruf. Misal seperti berlainan huruf yang lemah mereka, lemahnya seperti setengah ra dan setengah ha. Ya, yang sebut maknanya tak boleh sebut ra ataupun tak boleh sebut ha dalam. Ya. Antara inilah jawabnya tidak sah diikut setengah, mereka akan setengah. Jadi kalau apa yang biasa sebut jelas apa? Kalau orang Jawa ha disebut ha, al-ham disebut al-qam, kan? Kalau lewat waras alhamdulillah, al-ham wa al-qam, kan? Jadi hukum dia sama-sama dia tak boleh. Ya alhamdulillah atau dia wa alhamdulillah. Tapi kalau ni alham boleh, jadi alqam, ya, makna lain huruf, maka tidak boleh utama kita ikut. Habis. Dan tidak sah diikut setengah mereka itu akan setengahnya dengan ittifaq, dengan sepakat Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Biasanya dia kira jadi sepakat dua itu. Habis. Dan lagi disyaratkan hendaklah adalah sembahyang mereka itu terkaya daripada qada. Sembahyang yang mereka buat itu sembahyang yang lepas itu tak payah ulang itu maksudnya. Misalnya mana seperti yang sembahyang dengan tayamum pada tempat yang ghalib tiada air. Dia ada 21 masalah dalam tayamum. 21 masalah. 9 daripada dia kena apa? Ya 12 sendiri tak ada apa. 9 daripada dia kena qada. 12 daripada dia tak ada apa. Setengah daripada dia tak ada qada apa? Iaitu tempat yang ghalib ada air. Kampung tu atau tempat itu dalam setahun kebanyakannya tidak ada air. 8 bulan misalnya, 9 bulan tak ada air. Maka tempat itu tak payah qada. Kalau tempat itu tak ada bulan, setahun 32 bulan dia tak ada air. Ya. 10 bulan ada air. Maka jika dia tayamum, dan tak ada air, tayamum lah. Lepas daripada itu ada air, dia kena qada air. Ya, dia kena qada air. Dia baru masalah 9 masalah. Yang tak ada 12 masalah. Jadi masalah di sini adalah tempat yang tak perlu qada lagi. Seperti tayamum pada tempat yang ghalib mana ada air. Di tempat yang ghalib tidak ada air. Maka tiada jadi Jumaat dengan mereka itu yang tidak terkaya sembahyang mereka daripada qada. Mana sembahyang pun dia kena qada balik. Kalau ketika itu tak ada Jumaat itu. Pada tempat qaryah yang sedemikian tadi. Seperti tayamum pada tempat yang ghalib ada air. Kemudian lagi disyaratkan pula 40 itu daripada laki-laki yang akil, mana yang berakal. Mana tolak dia orang tak ada akal, menggila dan sebagainya. Lagi pula balighun, balik mana sampai, maknanya umur dia sama ada dengan mimpi atau dengan umur. Sampai had
Lagi pula merdeka. Ini syarat apa lagi? Syarat wajib. Maka tiada jadi Jumaat dengan mereka yang gila. Ramai datang, separuh gila. Habis jalan bagi. Kanak-kanak. Ramai semuanya. Kita tengok kanak-kanak belum balik. Dan saya ramai. Dia yang tengok cek balik tu pun saya orang. Hukum dia tak balik. Dia kena balik di Jumaat. Jadi 40 yang kamil. Ya. Dan jikalau ada daripada yang 40 itu daripada orang yang tiada mengiktikadkan wujud setengah rukun sembahyang seperti Hanafi. Dan jikalau ada daripada 40 orang, seorang atau 2 orang tu yang tiada mengiktikadkan wujud, mana wajib setengah rukun sembahyang seperti misal Hanafi, salah dihisapkan dia. Hanafi sebab dia baca Fatihah tak wajib begini. Ya, Imam Hanafi mazhab dia tak wajib baca Fatihah. Mazhab kita wajib. Sebab dia pakai zahir ayat Waqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Quran. Di sembahyang dia baca apa? Inna atayna, dia baca wadduha, dia baca wal laili. Semua sah sembahyang. Ya, dalam mazhab kita tidak. Mazhab kita baca Fatihah rukun. Maka wajib Fatihah dalam mazhab kita wajib tu baca apa dia? Wajib ijtihadi. Wajib bentuk ijtihad. Dan Imam Syafi'i pakai hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Hadis itu hadis sahih, tapi hadis itu tidak mutawatir. Hadis itu hadis ahad. Ya, hadis ahad. Sebab ingkar kalau hadis ahad kita kufur. Disyarat kalau ingkar itu istilah benda itu ijma', kemudian hadis sahih, kemudian sahih pula dia apa? Maknanya bukan hadis ahad. Hadis yang dipanggil mutawatir tiap-tiap tawabat. Baru kalau ingkar dia kufur. Kalau tidak, kita jadi pun jadi Hanafi kita. Jika dia supaya Fatihah tak wajib sebenarnya sembahyang. Kita duk mengaji kitab-kitab kecil orang kata wajib sembahyang, dia kata Fatihah tak wajib sembahyang. Kita pun ada kafir kau, tak boleh. Jadi pun dan sebab tu benda muhtar, bukan benda ijma'. Jadi Hanafi. Jadi kalau sekiranya ada dalam kalangan 40 orang tadi, 2 orang ke seorang ke, dia mazhab Hanafi. Kalau kita tanya dia Fatihah wajib tak? Dia tak wajib. Dibaca. Maka pun dia boleh tak dikira sebagai hari Jumaat? Boleh. Di sini ada boleh. Jikalau ada daripada 40 itu daripada orang yang tiada mengiktikadkan wujud, yang tidak mengiktikadkan wajib, setengah rukun sembahyang seperti Hanafi, ya maka sahlah dihisapkan dia daripada 40. Mana boleh dikira? Dan jika syak akan dia daripada ia mendatangkan dengan yang wajib pada ketika sekalipun, mana dia tak mengiktikadkan yang wajib. Jadi sembahyang kan baca Fatihah tu baca ayat lain atau wajib tersendiri. Boleh. Seperti kita perimamkan akan dia. Kerana zahir dia mendatangkan segala perkara yang khilaf ulama. Masalah apabila kita ketahui daripadanya yang membinasakan pada kita, seperti kita lihat dia bersentuh dengan perempuan, adalah bolehlah. Yang tak zahir kan kita tahu dia baca apa. Tapi kalau zahir nampak depan mata kita, kita dalamkan orang rumah dia tak ada laki. Daripada mazhab kita batal. Sudah masuk nisa atau menyentuhkan perempuan. Masuk dari mana-mana banyak. Masuk dari mana jamak tu, masuk dari mana sentuh biasa tak ada hakim. Mazhab kita dalam mazhab ini jima' perbuatan, sentuh perbuatan. Jadi kalau nampak terang pada kita dipegang perempuan isteri dia tak ada lapis, maka pada kita dah nampak sah. Tiba-tiba dia ambil sembahyang dia jadi imam, kita tak ikut. Ya. Sebab jelas ada macam Fatihah tadi benda yang khafi tak nak kita tak dengar dia baca. Kesalahan apabila kita ketahui daripadanya yang membinasakan seperti ia lihat akan bersentuh dengan perempuan, kemudian terus dia sembahyang dengan tiada mengambil air sembahyang, maka tidak dihisapkan dia daripada 40. Dan dibilangkan pula 40 itu jikalau daripada jin setengahnya dan setengahnya daripada manusia. Jika kita ketahui ada padanya syarat jemaat, pada mereka itu kata dari Miri Imam Damiri, syaratnya apabila berupa ia dengan rupa Nabi Adam, Bani Adam alaihissalam, berupa manusia lah, rupa Bani Adam. Pada dia dalam kuliah seorang hadis almarhum sallallahu alaihi wasallam. Budak ni berkawan dengan dia tak perasan. Kuliah hadis tak perasan. Jadi satu ketika budak yang jin ni dia belum sempat menjelma bentuk manusia. Bentuk ular. Jadi budak yang kawan ni biasa pergi kat kuliah, ada orang dekat sungai, pergi ke madrasah, ke tempat perjalanan. Jadi tengok dia balik. Jadi balik lagi. Besok pagi dia cari kawan, pasal dia tak tahu mana makan.
Kau balik aku dengan batu. Aku ajak kawan aku, dia boleh boleh tahu jin boleh kawan kan. Selama ni dia kuliah dia tahu jin kawan ni. Dia punya hukum manusia kat sini. Apakah kalau dia berbuat dalam hukum manusia boleh buat animat 20 orang manusia 20 jin. Bersama-sama pun takdir sangka lain. Dua yang memberati dunia yang menanggung hukum syar'i ialah al-jin wal ins. Makhluk lain tak tanggung hukum takdir. Manusia dengan jin. Aku boleh. Tapi kahwin boleh. Kahwin jin manusia boleh. Tak boleh. Jamhur ulama mengharamkan berkahwin dengan manusia dengan jin kecuali Ibnu Yunus satu kaul. Kalau tuan-tuan pakai Ibnu Yunus pakai kahwin dengan bunyian. Jadi kalau seorang dan jawab apa saya mazhab Ibnu Yunus. Amin jin dan dekat orang lain jin. Habis. Jadi manakala dengan jin tadi dia berupa dengan rupa manusia dan juga syarat sah mengikut semua boleh. Di mana dibilangkan 40 jikalau daripada jin setengahnya dan setengahnya daripada manusia. Syarat jika kita ketahui ada padanya syarat jemaah cukup lengkap pada dia. Apabila dia syarat dia berupa dengan rupa Bani Adam, rupa manusia, dan adakah disyaratkan bagi sah jemaah dengan mereka itu adalah mereka itu pada bumi kami atau pada bumi yang kedua dan lainnya, atau ada disyaratkan kepada jadi ini kalau kediaman pada bumi yang ketujuh, maka yang terlebih hampir itu tiada disyaratkan kepada diambil dengan kata mereka itu barang siapa wakaf bumi maka tertawanlah wakafnya kepada bumi yang kedua. Kalau kita wakaf masjid, wakaf bumi semua nampak dia pergi ke bawah, apa tu berapa bumi dia pergi semayang di bawah kedudukan jin ni, alam dia. Kerana alam dia dah lama kepada kita baru tentu berada. Ada satu kisah seorang tu pergi memburu. Jadi masa dia keluar memburu tu dia jerang air di dapur dia. Dia pun keluar, dia pun jatuh di sungai. Jatuh dia masuk alam jin. Masuk alam jin dia bernikah, berkahwin, sampai bercucu. Tiba-tiba dia keluar balik alam jin, masuk alam ni balik, dia minum air dia jadi bau mendidih. Air dia telan bau mendidih, dia duduk alam jin dan bercucu. Macam-macam alam orang tak jadi dengan dia. Kerana diambil dengan kata mereka itu barang siapa wakaf bumi, maka tertawanlah maka masuklah wakafnya kepada bumi yang ketujuh. Dan dia itulah salihun dalam terang. Dan bahawa tiap-tiap orang yang ada ia padanya, iaitu daripada ahlinya, bahkan kalau ada antara mereka itu dan antara imam yang lebih daripada 300 hasta, jawab tidak sah. Kalau syarat mutaba'an di siapa? Jemaah sekurang-kurangnya paling banyak 300 hasta, itu syarat sah. Kalau syarat nak dapat pahala jemaah mesti 3 hasta. Sebab tu kalau kita jalan dengan imam lebih 3 hasta, jawab dia pahala jemaah tak dapat. Ya. Jadi dia biasa garisan cukupkan 3 hasta, jangan lebih. Kurang tak apa, lebih jangan. Tapi yang biasa terkendala ni masjid besar kadang-kadang. Ya, antara sah pertama dengan imam. Imam dia tahu pula bawa kapit besar dia kat depan, pergi semayang ke kapit besar. Jadi tumen sah pertama dengan tumen imam dah pergi kadang 6-7 hasta. Maka dia panggil tugas panggilan sah semayang, tapi panggilan jemaah dia jaga dia. Benar-benar ada zaman dia kenakan dengan syaitan. Tak dapat panggilan jemaah, benar. Dari 12 syarat. Kerana jauhnya seperti manusia juga biasa. Syaratnya itu apabila jauh daripada imam, mana betul dan bumi lain dah jauh. Dan lagi syaratkan keadaan mereka itu mustautin. Keadaan mereka itu adalah anak watan. Kalau dia bukan anak watan, dia dipanggil mukim lain, mustautin lain. Mukim maknanya 4 hari dia mukim lah. Jadi kita kalau dalam syarat jemaah, syarat jamaah dan kasar, bila kita ambil tempat, kita niat lebih daripada 4 hari, maka tiba-tiba tak boleh jamaah dalam kasar lagi. Kalau kurang, maka boleh. Kita lihat tempat, masuk tempat tu, kita duduk rumah anak, rumah kawan, sahabat ke mana, 4 hari. Tolak hari masuk, tak kira hari keluar, tak kira 4 hari, masih boleh jamaah, boleh kasar. Kalau lebih, tak boleh. Jadi kalau macam pelajar kampung 3, dia duduk tempat kampung tu, kata 4 hari, bulan, tahun dan yang hukum dia tak berjamaah dan kasar. Maka dia dipanggil mustautin ke ataupun bermukim. Jawab dia mukim. Mukim tidak dikira ahli Jumaat. Mustautin boleh dikira Jumaat. Tapi mukim dia wajib semayang. Sebab dia dengar azan Jumaat, dia wajib semayang. Tapi dia tidak dikira ahli. Sebab dia nak semak tu dengan ramai-ramai itu pergi luar. Dia luar.
Orang yang tidak berniat tetap di kampung, maka dia tidak dikira ahli jemaah. Dia buat peluang mustautin, anak watan. Yang mana dia bawa ke masjid dulu sampai niat untuk sampai akhir umur di situ. Dan lagi disyaratkan keadaan mereka itu mustautin pada negeri atau kampung atau dusun tempat jemaah. Arti mustautin di sini adalah orang yang tetap pada tempat kediamannya, tiada pergi dia daripada musim panas melainkan kena hajat. Hajat berniaga itu lainlah. Ketika kampung sebab berniaga itu lain. Atau di ziarah dan mana sebagainya. Maka tiada jadi Jumaat dengan orang musafir. Orang musafir dia tinggal di Jumaat. Jumaat dia wajib. Ya, orang musafir kalau dia pergi dahulu daripada subuh Jumaat. Ya, itu dah lepas. Kalau dah azan subuh Jumaat, dia bawa nak musafir, dia kena pastikan dalam safar dia mesti dapat Jumaat. Kalau tidak, safar dia musafir dia haram. Ya, haram hukum dia musafir selepas subuh. Masuk subuh dia pergi musafir dan dia yakin tempat dia pergi ni memang tak dapat Jumaat. Jauh cuma orang pasir ke highway dia dapat Jumaat. Maka hukum dia haram dia musafir. Kalau sekali dia yakin tak dapat Jumaat di tengah jalan. Tapi kalau dia dapat, tak apa. Kalau tidak, dia kena pergi sebelum daripada subuh bang azan subuh Jumaat. Tiba-tiba dia dapat sembahyang, maka dia kira lah dia tak kira. Dia kena sembahyang tapi tak dikira musafir. Dan tiada jadi Jumaat dengan orang yang mukim. Ya, orang yang menetap itu tapi bukan tetap yang sampai mati dah. Sebab orang yang bermukim saja. Di iqamah dia duduk di pada tempat Jumaat. Pada jika dia kembali kepada tempat kediaman, mana dia balik kampung ni. Dia macam orang bekerja dan sebagainya. Dia projek itu setahun berjalan, 2 tahun duduk itu. Waktu itu balik kampung ni. Jadi bagi orang yang bermukim, maka dia tidak dikira ahli Jumaat. Dia wajib Jumaat, tapi tidak dikira ahli Jumaat. Jikalau kemudian ada beberapa puluh tahun sekalipun, 10 tahun duduk situ, tapi taraf dia mukim tadi. Ya. Demikian lagi tiada jadi Jumaat dengan orang yang mustautin pada tempat yang lain. Daripada tempat Jumaat. Di mustautin tapi bukan tempat Jumaat. Dan kalau wajib akan dia hadir pada di Jumaat sekalipun di dua sebelah. Dia ada 2 kampung di sebelah sungai. Dekat dia tapi kampung dia lain. Ya, dia dengar solat azan, maka dia wajib pergi tempat kampung dia dan Jumaat. Tapi dia mustautin sebelah. Maka tidak dikira ahli Jumaat. Masalah tu satu masalah jikalau berhampiran 2 dusun. Dia biasanya 2 taman di signboard dia biasa. Dan dalam tiap-tiap satunya daripada kedua tadi kurang daripada 40. Yang sini ada 20, sana ada 20 misalnya. Jikalau berhimpun 9 mereka jadi genap 40 ya. Jawab dia tiada jadi dengan mereka Jumaat. Bagi dia hukum masing-masing. Dusun ni, taman ni. Jadi kalau kedengaran suara pada salah satu daripada keduanya akan yang kedua sekalipun kena sekalian itu 40 itu tiada mustautin mereka itu pada tempat Jumaat. Berarti mustautin kampung dia, yakni kampung dia walaupun dekat. Ya. Masalah jika ada bagi seorang 2 rumah. Dia ada 2 isteri, 2 rumah, ya, 3. Tempat kediaman yang satu pada satu negeri dan satu rumah pada negeri yang lain. Jadilah dengan dia Jumaat pada negeri yang terlebih banyak didiami. Sebab mana dia tempat yang dia terlebih banyak. Dan jika bersamaan, sama je keduanya pada diamnya pada negeri yang ada isterinya dan hartanya. Dan jika ada bersamaan keduanya isterinya dan hartanya, maka jadilah dengan dia Jumaat pada negeri yang terlebih banyak daripadanya isterinya dan hartanya. Dan jika ada pada satu negeri isterinya dan satu negeri hartanya, jadi dengan dia Jumaat pada negeri yang ada dalamnya isteri. Ya, dalam negeri itu dia kampung itu 2 isteri dia. Kemudian rumah sana itu tak duduk, tapi harta dia banyak. Mana ada di tempat isteri, tempat harta. Dan jika bersamaan kedua sekalian demikian itu jadilah dengan tiap-tiap negeri daripada keduanya negeri itu. Kalau semua sama dia harta, bersama isteri, bersama semua sama. 2 negeri akhirnya di mana dia duduk situlah di Jumaat. Masalah kemparan siapa mustautin dia dalam negeri dalam kota. Ya, dalam negeri dalam kota duduk pada kota kan. Tiada jadi dengan dia Jumaat di luar kota aja. Ya, di luar tak jadi. Dan yang mustautin di luar kota tiada jadi dengan dia Jumaat. Mana Jumaat nak pergi dengan dia tak boleh maksudnya. Macam kita kan pergi kerja dekat bandar, tiba-tiba kat Melaka dia azan pergi sembahyang di kampung dulu sembahyang mana. Wajib dia sembahyang tapi dia tak dikira sebagai ahli Jumaat. Dia kira orang tempat tu. Atau maksudnya tidak jadi mana dia tidak dikira sebagai ahli Jumaat yang 40 untuk mengesahkan Jumaat. Sembahyang dia di rumah surah aja wajib.
Dia dengar surah nazar jemaah dia wajib kena pergi, tapi dia tidak dikira. Jadi dia perbincangan dia itu dikira ahli jemaah atau tidak, ada masalah. Masalah para siapa mustautin dia dalam negeri, di dalam kota tiada jadi dengan dia jemaah di luar. Mana kalau dia keluar kota dia semayang, dia tak dikira ahli jemaah, tapi dia boleh wajib semayang dia sah. Dan yang mustautin di luar kota tidak jadi dengan dia jemaah dalam kota, maknanya kota itu pemisah. Macam kita sekarang dengan bersertam dengan Pulai. Kan kalau pergi semain kat Pulai, sah mayang dia, tapi tak boleh kira itu. Kat Pulai tadi tak cukup 39, yang masuk anak masuk suara, tu baru tak boleh kayak gitu. Kami tak wajib contohnya lah. Ya. Maka adalah kota itu yang di dalamnya dengan orang yang di luar hukum dua negeri yang bercerai. Mana hukum masing-masing. Masalah barang siapa yang wajib atas jemaat, dia wajib jemaat, aku luput akan di jemaat di negeri. Tempat kampung itu negeri dia luput, dan dapat dia menghasilkan jemaat yang lain pada negeri itu, seperti ada dalam negeri yang berbilang jemaat yang tidak haruskan berbilang sebab sesak, atau negeri yang lain yang kedengaran jemaat dan saya wajib ada yang menghasilkan jemaat sama ada negerinya atau pada negeri yang lain. Dia semayang kampung dia cepat, ya, masuk waktu dia buang, baca surah pendek inah taina. Jadi dia datang-datang semua ada di semayang. Tengok kampung luar tu ada kat Pulai ni semayang ni, itu bang, di sana boleh pergi sana. Wajib pergi sana. Wajib pergi sana. Tempat dia luput, tempat dia, dan dia dengar azan sana kan, boleh pergi sana. Itu maksud dia. Dan wajib atasnya menghasilkan jemaat yang sama ada negerinya atau pada negeri yang lain. Dan tidak harus baginya mengerjakan zuhur selama ada dia kuasa menghasilkan jemaat. Lagi dia kuasa menghasilkan jemaat, maka tak boleh dia sembahyang zuhur. Dan lagi disyaratkan pula seperti sembahyang jamaah daripada berhubung sufuf, berhubung saf-saf. Sufuf jamaah daripada safun, sufuf. Berhubung, bukan berhuyung, bak bukan ya. Berhubung sufuf dengan saf-saf, jangan lebih dari 300 hasta. Dia kedudukan sembahyang jemaah dalam masjid, sama-sama dalam masjid. Imam dengan makmum dalam masjid. Imam dalam masjid, makmum luar masjid. Imam luar masjid, makmum dalam masjid. Keempat, imam dan makmum duduk luar masjid. Itu pun lain. Dalam masjid dia tidak ada ukuran. Sejauh mana pun sah sembahyang. Masalah sah dia bincang, bukan masalah fadilah sembahyang. Ya, sembahyang masjid ni luas sampai 500 hasta. Imam di sini hujung, makmum seorang hujung. Sah sembahyang, sah. Jadi pada jemaah dia dapat. Maka untuk jemaah dapat yang dapat sah sembahyang. Ada perkara sekiranya imam dalam masjid, makmum luar masjid, maka dia kira 300 hasta ke mana? Daripada kaki masjid, kaki luar, bawa ke depan. Mana kalau lebih 3 hasta terus hubungan, terpanggil hubungan. Ada perkara dua-dua luar masjid di padang, maka dia kira tumit imam dengan tumit makmum tadi jangan lebih 300 hasta. Untuk mengesahkan saja jemaah, untuk mendapat fadilat, tajuk lain mesti dekat 3 hasta yang berbeza. Dan mengetahui perbuatan imam, dia kena tahu perkembangan imam, rokok pun menampak dia tahu. Ya, dan niat mengikut, dia kena niat mutawa'ah akan imam di dalam takbiratul ihram. Ya, bersalahan persembahyang jemaah. Maka dia kena niat takbiratul ihram dalam sembahyang jemaah. Sebab kalau dia tak niat dalam jemaah, maka dia tak jemaah, tak sah sembahyang dia. Ada pun sembahyang waktu biasa yang berjemaah, dia nak dapat fadilat berjemaah mesti makmum niat ikut imam atau niat makmum dalam takbiratul ihram. Kalau dia niat luar sembahyang sah, pahala jemaah dia tak dapat. Ya. Sebab tu dalam sembahyang mu'adah atau i'adah wajib niat makmum dalam takbiratul ihram. Dia sembahyang seorang dah selesai. Tiba-tiba dia nampak ada 5 orang datang nak sembahyang, maka dia nak dapat fadilat jemaah boleh ulang i'adah. Tapi dengan syarat niat makmum dia mesti dalam takbiratul ihram. Bagaimana kalau dia niat dua takbir tak dapat i'adah ulang. Kalau tak dapat, sebab dia nak ikut tadi nak dapat fadilat jemaah, maka dia mesti niat dalam takbiratul ihram. Bersalahan imam. Imam dia luas sikit hukum dia. Imam kalau dia sembahyang rakaat pertama dia tak niat jadi imam. Orang ikut dia tak niat jadi imam, sah sembahyang. Rakaat kedua baru dia niat aku jadi imam. Start daripada niat sampai akhir boleh dapat fadilat jemaah. Ada pun makmum tak, dia nak dapat jemaah mesti dia niat makmum dalam takbiratul ihram. Bersalahan pada sembahyang jemaah dia. Ya, kalau sembahyang jemaah tahu dia makmum imam mesti niat dalam
Dalam apa? Takbiratul ihram. Sebab syarat sah Jumaat dalam berjamaah. Di sana sunat dua dalam takbiratul ihram adalah meniatkan mengikut imam seperti barang yang telah terdahulu sebut. Dan tiada disyaratkan hudur sultan, hadir sultan, dan tiada pula izinnya padanya. Khilaf bagi Abu Hanifah. Tak syarat sini. Cukup syarat dibuat syarat. Dan juga Imam Ahmad pada salah satu daripada dua riwayat dia. Mana ada kira setengah kena syarat izin. Dan syaratkan bahawa didirikan Jumaat 40. Inilah kaul yang muktamad yang dipegang pada kaul jadi fatwa Imam Syafi'i kita di Mesir. Yang merupakan ulama Syafi'i atasnya. Seperti barang yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Abu Daud As-Sijistani dalam Ka'ab dan Ka'ab bin Malik. Katanya pertama orang yang semayang dengan kami Jumaat pada pakai pada Faqihil Usman As'ad bin Zurarah, dan adalah kami 40 orang telah mensahkan oleh Ibn Hibban, maka menamakan hazal hadis sahih. Dan Baihaqi, waktu kalau kita simpan kita Imam Baihaqi, kita adil seolah Imam Syafi'i ada dalam ulama. Kalau Imam Bukhari Muslim semua tu dicampur kan mana ulama lain pun dalam tu ada nas-nas ulama mazhab lain. Kalau Imam Baihaqi dia mudah nak suntik hadis mazhab dalam apa amalan dan mazhab Syafi'i dalam hadis, dan kita Imam Baihaqi. Itu banyak hujah semua Imam Syafi'i hujah itu. Nah, Imam Bukhari kan dimasuk semua ya. Tapi mana dulu? Kalau Imam Syafi'i tadi. Sebab itu tak adil lagi kita Imam Syafi'i rawahul Bukhari wal Muslim. Kalau kita kata siapa ada kau tengok Imam Syafi'i kita ada rawah wal Muslim, aku bagi kita sebiji. Mana ada Imam Syafi'i dalam wafat baru Imam Bukhari pula. Imam Bukhari orang kejadian, Imam Bukhari Muslim kejadian. Imam Syafi'i dia orang awal. Dan hakim dan ia atas syarat Muslim, mana rijal Muslim. Dan lagi bahawasanya walid pada Jumaat pekerjaan ta'abbud. Ya, Jumaat ini bagi pekerjaan ubudiyah kehambaan, mana urusan ibadah. Dan 40 itu sekurang-kurang barang yang datang. Batu dalam kaul kadim macam ini banyak akidah. Ada kata 20, ada 14, 11, macam-macam. Kalau mazhab Malik pula arti yang ramai. Orang tu waktu ramai dah ni boleh bayar. Ya. Kalau yang ketiga dalam mazhab Syafi'i kalau jadi dalam 40. Dan satu lagi, dan ada pun hadis ilfidah mereka itu, ini pergi mereka itu daripada Nabi yang telah tinggal di Nabi SAW membaca khutbah. Baru dulu semayang khutbah kemudian semua semayang khutbah kemudian berlaku lepas ni khutbah bukan khutbah Jumaat dulu kemudian baru khutbah semayang. Tidak semua semayang raya, semua khutbah kemudian. Dan Nabi baca khutbah wataraku qa'imah. Wataraku mereka meninggalkan Nabi SAW baca khutbah qa'iman, hal keadaan Nabi qa'iman. Nampak tu? Qa'iman mana tu? Mufrad. Ya, kalau qa'imin jamaah qa'iman. Lepas tu Ibn Azmi kata boleh semayang Jumaat seorang ni. Wah, lagi kacau. Ya, apa angka tu muhtalah. Benda angka tu benda yang dikira ulama. Tapi mazhab Syafi'i kita 40. Itu benar dikira 40 dengan imam tu 40 saja imam lain. Itu yang dikira dulu. Membaca khutbah di atas mimbar. Jadi tinggal saja melainkan 12 aslinya. Ada ulama kata ketika Nabi tinggal dengan Nabi tinggal 12 orang. Dan ada yang mengatakan angka yang lain. Dan itulah barang yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahihain, dalam Bukhari Muslim, yang daripada Jabir, dan padanya diturunkan ayat. Ya wa iza ra'au tijaratan aw lahwan fadhu wa taraku qa'ima. Wa taraku qa'iman. Kalau qa'imin, ramai. Ni qa'iman Nabi SAW. Yaqul ma indallahi khairun minan lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ya wa iza ra'au tijaratan, apabila mereka melihat tijarah, barang dagangan dan aulah. Jadi maknanya apa? Infak mereka tinggal. Wa taraku qa'iman, tinggalkan Nabi di surah. Kadang-kadang katakan ma indallahi khairun minan lahwi wa tijarah. Katakan barang di sisi Allah ganjaran apa lebih baik daripada dilawan buat dan maknanya perniagaan. Allah khairur raziqin, Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Yani dan apabila melihat mereka akan perniagaan dan permainan, pergilah mereka kepadanya dan tinggalkan. Dan ditinggalkan di kau berdiri di atas mimbar, ya, kata olehmu
barang yang pada Allah ya dengan menjelang ganjaran semua itu lebih baik daripada permainan dan daripada perniagaan. Pemuda Allah Ta'ala yang lebih banyak memberikan rezeki dia sebelah ini akan masuk. Okey, demikian itu dalam khutbah, bukan dalam sembahyang. Maka mudah-mudahan mari kita kembali pula daripada segera dia pergi, dia balik cepat. Mana-mana ihtimal dan hadir mereka akan segala rukun khutbah dan salat. Mana-mana tu boleh ihtimal lagi. Habis. Dan telah dihikayat oleh sahib takhlis daripada Qadim dan qaul Qadim fatwa Imam Syafi'i di Baghdad. Ya, qaul Qadim dia kalau bertemu qaul jadi kena pakai qaul jadi kecuali ada 13 masalah. Yang jadi maghrib dengan Qadim. Maghrib ke sembahyang tu Qadim, qaul Qadim. Masa sapak yang rafilah lama dia bukan 20 minit kan. Kalau qaul jadi sembahyang maghrib qabliyah 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, ba'diyah kan ada. Ya, pendek waktu maghrib tak pendek. Kalau ikut qaul jadi bukan 7 rakaat. Sebab kena hati-hati sembahyang maghrib, ikut sembahyang 2 waktu. Dan satu lagi dalam disebut yang sahih takhlis, tuan pengarang kita takhlis daripada Qadim iaitu qaul Qadim. Jadi Jumaat itu dengan 3 orang. Ya, dan telah memerat membilang salah akan oleh ashabus Syafi'iyah, ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i habis. Dan ibarat Dadimi dalam fatwa dalam Wahad Syarahul Minhaj Fathul Wahhab. Jadi dalam pada Fathul Wahhab ya syarah bagi Minhaj. Habis dan kemudian disebut dalam Hasyiah Jamal ila